Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan SCCG 3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan, dan kami telah memilih tajuk Kemahiran Komunikasi Kepengurusan menangani isu prestasi pekerja pasukan gerakan AM. Tugasan ini telah disediakan oleh saya Luqmanul Hakim bin Zaidan, nombor metrik 260428, dan juga saya Mizi bin Razak, nombor metrik 260371. Tugasan ini disediakan untuk Puan Dayang Zuhaiza, Abang Abdul Wahab. Komunikasi ialah sesuatu yang kita lakukan secara refleks. Sebagai contoh, bernafas. Kita bercakap dengan pasangan, anak-anak dan rakan-rakan kita tanpa memikirkan bagaimana kita melakukannya. Komunikasi memungkinkan interaksi antara ahli pasukan kerja. Seorang pengurus harus menjadi orang pertama yang mewujudkan jambatan antara ahli organisasi melalui komunikasi yang teliti dan berkesan. Melalui komunikasi, aktiviti organisasi menatal dengan betul. Isu prestasi pekerja merosot pasukan gerakan AM Batu Kawah. Isu yang wujud di PGA Batu Kawah ini merupakan isu yang biasa terjadi di mana-mana organisasi lain, iaitu kemerosotan prestasi pekerja. Isu wujud hanya pada sesetengah kaki tangan sahaja dan bukan majoriti pekerja yang mengalami kemerosotan prestasi dalam bekerja. Prestasi kerja yang merosot akan menjejaskan prestasi pekerja yang lain, yang mana disebabkan oleh lambakan kerja tadi. Pekerja lain akan merasa stres dan prestasi kerja mereka akan mula menurun. Hanya disebabkan beberapa orang kaki tangan yang mempunyai masalah prestasi yang menurun, tetapi isu tersebut menjejaskan prestasi organisasi juga. Seterusnya, model komunikasi pengurusan yang berkaitan dengan isu. Model komunikasi yang sesuai untuk dikaitkan dengan isu ini adalah model komunikasi Watzlawick, Bevin dan Jackson. Watzlawick, Bevin dan Jackson berpendapat bahawa komunikasi adalah berterusan. Para penyelidik berpendapat bahawa komunikasi berlaku sepanjang masa. Setiap kali mesej dihantar, maka mesej dikembalikan dan ia diteruskan oleh orang A kepada orang B sehingga seseorang berhenti. Maka mesej diberikan setiap kali orang A menghantar mesej. Seterusnya saya paskan slide ini kepada sahabat saya Mizi bin Razak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya Encik Luqmanul Hakim bin Zaidan. Seterusnya saya Mizi bin Razak dengan metrik nombor 260371 akan membentangkan tajuk yang seterusnya, iaitu pandangan atau idea bagaimana komunikasi kepengurusan dapat menangani isu yang dihadapi. Terdapat 3 pandangan, iaitu yang pertama, pengurusan harus mempertimbangkan orang yang pertama. Dan yang kedua, seorang pengurus yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pengurusan perlu sentiasa menggunakan proses komunikasi agar dapat difahami untuk menyelaraskan aktiviti organisasi, membuat keputusan dan melaksanakannya demi memuktamadkan perjanjian perkongsian, kerjasama dan sebagainya. Dan yang seterusnya, komunikasi memungkinkan interaksi antara ahli pasukan kerja. Seorang pengurus harus menjadi orang pertama yang mewujudkan jambatan antara ahli organisasi. Melalui komunikasi yang teliti dan berkesan, komunikasi memungkinkan interaksi antara ahli pasukan kerja. Seorang pengurus harus menjadi orang pertama yang mewujudkan jambatan antara ahli organisasi melalui komunikasi yang teliti dan berkesan. Slide yang seterusnya adalah cadangan proses dan strategi komunikasi kepengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi isu. Terdapat 2 cadangan. Yang pertama iaitu mewujudkan komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan kepada pihak atasan, iaitu pengurusan dalam organisasi. Mesej dihantar dari bawah ke atas sepanjang hierarki. Ini biasanya berlaku apabila orang bawahan meminta pendapat daripada pihak atasan.
Ia adalah sejenis komunikasi yang mencetuskan keputusan daripada pihak pengurusan atasan. Komunikasi ke atas menggalakkan kerjasama dan mendapat sokongan daripada pihak atasan. Seterusnya, mewujudkan komunikasi ke bawah kerana komunikasi ke bawah adalah komunikasi daripada pihak atasan kepada bawahan dalam organisasi. Mesej dihantar dari atas ke bawah sepanjang hierarki. Pihak atasan biasanya berkongsi maklumat dengan pekerja peringkat bawahan mereka. Ini memastikan bahawa pekerja memahami matlamat organisasi dengan jelas. Okey, yang terakhir iaitu kesimpulan. Komponen komunikasi yang berbeza, terutamanya komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah, memberikan pengaruh yang besar ke atas tahap komitmen pekerja terhadap pekerjaan. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa bentuk komunikasi yang berbeza mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi pekerja dan pertumbuhan organisasi dalam jangka masa panjang. Komunikasi kepengurusan yang sesuai ialah alat yang sangat penting untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan seterusnya mengekalkan hubungan kerja yang diingini dalam sesebuah organisasi. Kepercayaan umum di kalangan pekerja boleh dibina dalam organisasi jika setiap orang komited untuk melibatkan diri dalam komunikasi yang berkesan. Okey, sekian saja perbincangan tugasan daripada kumpulan kami. Sebelum saya akhiri perbincangan ini, saya akhiri dengan serakan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami berdua menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kelak kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Puan Dayang Zuhaiza. Semoga dengan ilmu yang dicurahkan, minta halalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.